Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghanina bihalalin haram wa siwa bismika Allahumma ya da'im ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasurullah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'illah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian zuhur kita. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di masyarakat, insyaAllah. Untuk lagi barakah, kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, muka surat 6 ya, insyaAllah. Muka surat 6 bab bersih hati ataupun dipanggil ikhlas ya, insyaAllah. Ini poin yang penting, bab ikhlas ya. Pasal dalam ibadah mesti ada 4 ya. Dalam ibadah mesti ada 4, iaitu ilmu ya, ilmu, niat, sabar. Yang keempat, tulus ikhlas menulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Nanti saya nak sentuh sikit bab puasa ya. Kita dah lama lagi nak puasa, so kita ingatkan balik daripada nota-nota Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. InsyaAllah kita share nanti. Kalau saya buat insyaAllah ada. InsyaAllah kita teruskan kitab muka surat 6 perenggan atas insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, yakhruju fi akhirin zamani aqwamun yajlibuna dunya bid-din fayalbasuna lin-nasi juludad da'inin fid-din alisanatuhum ahla minas sukari wa qulubuhum qulubuz zikzi'a bi yaqulullahu ta'ala abi taghtarru na'am alayya tajtariun fabi halaf tula ab'asanna alaihim fitnatan tada'ul hakima aqila fiha khairan. Sabda Rasulullah SAW, akan keluar pada akhir zaman nanti suatu kaum, yakni golongan yang mencari dunia dengan menjual agama, memakai pakaian bulu domba. Lidah mereka lebih manis daripada madu, yakni gula, sedang hati mereka bagaikan serigala. Allah akan berfirman pada mereka, apakah terhadapku mereka bermain-main dan melawan dengan kebesaranku? Aku bersumpah akan menurunkan kepada mereka fitnah ujian, sehingga seorang yang berakal tenang akan bingung.
Nabi dah cerita dah akhir zaman, iaitu kemungkinan zaman kita, hujung hidup kita, hujung zaman kita akan timbul satu golongan, golongan yang mencari dunia dengan menjual agama. Allah, dah pun berlaku, macam-macam berlaku. Sedih, memang sedih, tapi nak buat macam mana? Ni. Walaupun dengan keadaan semasa sekarang Allah bagi peringatan yang hebat, tapi ada lagi masih golongan tersebut yang masih meneruskan cita-cita yang hebat, tanpa pedulikan apa yang Allah sedang peringatkan zaman sekarang. Sedang berlaku. Tak takut betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni masih lagi, alhamdulillah, boleh datang ke surau, boleh mengaji, ada pula lagi Quran time sekarang, ada kan, alhamdulillah. Maknanya kesan Quran tu dahsyat, kesan Quran tu dahsyat. Kita masih lagi hidup sampai ke bulan ni. Hari ni dah 10 Sya'ban, tinggal lagi 20 hari Ramadan. Maknanya kita minta Allah Ta'ala panjangkan umur kita, habiskan Ramadan. Betul? Habiskan 30 hari Ramadan. Kita cukup, kita grip betul-betul bulan tu. Bimbang-bimbang kata TV Hijrah apa dia? Takut ini Ramadan yang terakhir. Jangan main. Takut makbul. Betul. TV Hijrah kan tersiar satu-satu dunia. Facebook pun ada, YouTube pun ada, Instagram pun ada. Cukup semua. Maknanya kita kena renung lah. Peringatan tu datang, Allah hantar mesej macam-macam lah. Allah hantar TV Hijrah buat My Quran Time. Kesannya hebat. Kesannya hebat. Hadiah yang Allah bagi. Kalau difikirkan zaman Rasulullah SAW, zaman Nabi, tak ada TV, Quran pun tak ada baris. Kita mewah, tuan-tuan. Digital, klik saja, touchscreen saja, keluar baris, keluar color, dengung kat mana, taranum kat mana. Betul? Semuanya ada. Ni sekarang ulang kaji, dah habis 10 juzuk, tuan-tuan, ulang kaji. Dah 10 juzuk dah. Rehat sekejap untuk ulang kaji. Ramadan masuk balik juzuk yang ke-11. Sebab tu janganlah tak tengok langsung, tuan-tuan. Malu kita dengan Allah SWT, malu kita dengan Rasulullah SAW. Ada bab tu sepatutnya. Sebab tu bila Ramadan, kita ada bab la'allakum tattaqun. Takut sebenar-benarnya Allah. Nanti kita sentuh. Tu kan keluar akhir zaman nanti satu kaum yang mencari dunia dengan menjual agama. Bimbang kita sekarang dimain-mainkan Islam, betul? Bimbang dengan nama Allah pun macam-macam. Semuanya kita tak boleh duduk diam. Kita tak boleh berdiam diri. Jangan membisu, jangan kita kaku, jangan jadi statue. Jangan jadi patung kita ni. Jangan tak bergerak. Jangan rigidkan mind kita. Buka balik mind kita. Bila orang permain-mainkan nama Allah, nama Rasulullah dan Quran, jangan dibiarkan. Kita ada maruah. Orang Arab kata murwah. Maksudnya maruah ni kena jaga. Islam kita. Ni. Kemudian menjual agama satu hal. Kemudian mewah dengan memakai pakaian. Kalau pakaian dulu dengan pakaian ada bulu macam-macam. Sekarang pun dah timbul balik. Kalau musim sejuk datang balik dah. Tu. Kemudian lidah mereka lebih manis daripada madu. Gula satu hal, madu satu hal. Madu tu macam-macam pula. Ada madu asli, madu yang tak asli. Tu kena gendong kita. Tu payah juga sekarang nak cari madu asli, betul? Payah. Kita ingatkan daripada timur pun rupanya macam tiruan juga, macam-macam. Allah. Yang nampak okey sampai kelulut kot. Betul-betul ada sangka, betul. Yang bela lah kat rumah teres boleh bela. Tu nampak original. Yang kita bimbang di luar tu. Walaupun yang jual tu orang asli, betul. Kita tak tahu macam-macam bijaknya manusia sekarang ni. Tu manisnya lidah tu lebih daripada madu, sedang hati dia macam serigala. Bukan anjing kan. Anjing okey lagi. Serigala dia jangan main. Dia memang liar. Memang ganas-ganasnya. Ni mulut manis. Tu. Kemudian Allah akan berfirman pada mereka, apakah terhadapku
Ya, apakah terhadapku mereka bermain-main dan melawan. Nak ingat kita kan. Tu yang dalam Quran ada tulis tadabbur tu. Kita tadabbur bila Allah bagi ayat tu sebenarnya diperingatkan semua dan personally message pada kita sebenarnya. Ya, bila tadabbur Quran tu kita baca satu ayat, ya, yang kita belajar kat tadabbur My Quran Time tu, bacakan satu ayat tu is a message direct dekat kita. Apa message Allah kepada kita? Saya belajar tu pada Ustaz Fazrul. Ya, tu yang keluar kat My Quran Time tu. Ya, maksudnya kita baca lama dah. Ya, kita baca lama dah hari-hari. Ramadan tak lama lagi tak tahu berapa kali khatam, betul? Kita tak apalah khatam tu, tapi kata Ustaz Syari Abdul Rahman baru ni, dia pesan, betul orang dulu baca Quran berkali-kali, khatam laju, tapi compare dengan kita yang berkali-kali khatam, tak sama dengan dia orang dulu. Lagi dia banyak Quran baca, lagi dia takut dengan Allah Ta'ala. Maksudnya baca tu bukan baca saja, dia tahu ada isi tu, dia tahu makna setiap perkataan, dia tahu mesej Allah Ta'ala pada kita. Apa yang Allah warning, apa yang Allah perintah, apa yang Allah haramkan, apa yang Allah halalkan, apa yang kata Allah, tak mesti diikut. Lagi dibaca, lagi takut. Berbeza dengan kita sekarang. Lagi baca, lagi tak insaf. Kita tentu lagi tak bimbang kita. Ya, apa tak bimbang? Kesan dia tak ada. Quran baca, My Quran Time hari-hari 4 jam sehari. Ya. Rasuah masih lagi berlaku. Betul? Hari-hari orang SPRM tangkap ini. Isau kita. Tu mesej pada Allah lah. Ya, bukan untuk aibkan dia, tapi tak, itu jadi teladan untuk kita. Jangan ambil sekupang. Jangan ambil 10 sen. 10 sen pun tak ambil. Saya ingat lagi tu. Mak saya pesan bila saya masuk kerja government dulu. Mak saya pesan satu je. Pasal dia yang tunjukkan iklan tu kepada saya. Ni nak pakai arkitek ni. Saya tak nak sebut organisasi mana. Mungkin orang kenal. Mak tu tunjuk berita harian iklan sekian-sekian nak pakai seni bina arkitek J41. Tu. Dia kata nak dapat, dia tolong doakan bila dapat jangan ambil sesen pun apa benda yang berlaku. Ni dia ingatkan. Masa saya dekat kubur lah. Cuma yang tak dapat, saya ralat sikit, dia tak sempat gaji pertama. Dia dah pergi dulu. Tapi pesanan dia hebat tu. Dia jangan ambil apa benda-benda yang kerajaan punya, yang public punya, jangan usik. Engkau kerja je. Tu pesanan dia. Atau kena renung kita. Maksudnya jangan jangan kita main-main dengan Allah Ta'ala sebenarnya. Diingatkan kita, ya, apakah mereka bermain-main dan melawan dengan kebesaranku. Bila baca Quran nak tunjukkan hebatnya Allah Ta'ala. Allah boleh buat. Allah boleh turunkan COVID-19 sampai ke single number, betul? Kita dah pernah lalui? Pernah. PKP 1 first kan? Panik. Masa tu tengah panik tu, kata Ustaz Fazrul, masa itulah dicadangkan baca Quran, betul? Allah Akbar. Rupanya terus menerus berlaku. Allah hadiahkan. Allah bagi jalan sebenarnya. PKP semua, PKP first tu panik. Kami pun panik. Pasal apa? Kami pun balik umrah. Panik. Buat 3 Mac masa tu. Sampai landing sini. The last batch lah. Maksudnya 6 orang rakyat Malaysia kena kan. Yang mula first batch tu. Maksudnya kena renung kita. Kita panik, bimbang kita. Dalam kapal terbang di Mekah, di Madinah. Ada yang sampai Madinah kena patah balik. Tak boleh masuk Mekah lagi dah. Ada yang keluar pada Mekah, dia kena patah balik ke Riyadh, ke Jeddah. Tak boleh masuk lagi dah. Blok semua. Sunyi, sesunyi-sunyi airport. Blok semua. Sekarang kalau kita pergi KLIA airport pun ngeri juga. Sunyi. Sunyi-sunyi. Ada order tiket, baru dia keluar buka kaunter. Itu dahsyatnya dahsyat Allah nak buat, tuan-tuan. Allah boleh buat
Daripada single number boleh naik balik jadi ribuan number. Betul. Daripada elok single number jadi 5,000, 6,000 satu hari. Berlaku tak berlaku itu? Berlaku. Ni turun balik. Maksudnya nak kena kenong kita ni jangan main-main dengan Allah Ta'ala. Jangan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni. Kemudian, apakah mereka bermain-main dan melawan dan kebesaranku? Aku bersumpah akan menurunkan kepada mereka fitnah, ujian, sehingga seorang yang berakal tenang akan bingung. Allah boleh buat? Boleh buat. Kena renung kita. Jangan cari pasal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waqi' meriwayatkan dari Sufyan, dari Habib, dari Abi Saleh berkata, seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya berbuat suatu amal yang saya sembunyikan, kemudian diketahui orang. Maka saya berasa senang. Apakah masih mendapat pahala? Jawab Nabi SAW, ya. Laka fihi ajrus sirri wa ajrul ala niyat. Ya, bagimu pahala rahsia dan terang. Tak kira. Janji yang penting bab ikhlas kita. Ya? Bab ikhlas tu yang penting. Terang ke, nampak ke, tak nampak, terpulang. Tapi yang cantiknya, kita sorokkan. Betul? Ni, dia nak buat ibadah tu, kata dia jumpa Rasulullah, dia tanya, boleh lagi tak dapat pahala? Pasal dia dah tertunjuk pada orang. Boleh. Tapi kita dalam hati jangan kita niatkan, tahu tak apa. Jangan macam tu. Jadi rosak pahala kita. Ni pesan. Ni tak lama lagi Ramadan, tuan-tuan. Ramadan ni cantiknya, ya. Jaga bab ikhlas ni. Takut bimbang kita jadi zero, kosong kita. Tadilah Quran, kata Ustaz Syari, kita target. Jangan kita nak kejarkan 30 juzuk tu. Dah selalu 30 juzuk. Kita sekarang target cari surah-surah yang pendek satu hari. Kalau duduk dalam tadabbur kita. Tadabbur. Apa dia Fatihah macam mana? Fatihah tu ada ya? Kalau ikut dalam kitab, tuan-tuan dah beli ke? Nota My Quran Time. Sekarang dah juzuk kelima warna kuning. Ni juzuk pertama. Satu juzuk ni satu nota dia buat. Pak. Lagi dalam Facebook orang tulis lagi. Nampak? Kita tak menyusahkan dia. Dah Allah bagi nikmat hebat. Bagi masa lagi. Ulang balik YouTube, ulang balik Instagram. Nampak? Ni sekarang ulang gaji lagi. Banyak mewahnya kita. Sebab tu bila Ramadan ni, cari peluang, jadualkan kita. Ambil satu ayat ataupun satu surah pendek, juz amal ke, 30 juz ke 32 tu, cari baca dengan keluarga kita sama-sama. Nah, ingatkan, bagi keluarga kita ni takut. Kalau tidak, leka dengan handphone, leka dengan Instagram, leka dengan Facebook, melelong, habis masa. Malam 7 rekod pun habis, betul. Lailatul Qadar habis, macam tu ya. 30 hari, 30 habis. Kita ingatkan kan, kata Tuan Guru Datuk Sembilan Ramadan ni, Tuan Guru kata, besok tu Ramadan, malam ni Allah tengok perangai kita personally. Kalau dia renung kita dengan pandangan rahmat, alhamdulillah. First day dengan first night. Besok tu first day Ramadan, malam ni tarawih kan. Start pada maghrib tu, Allah tengok perangai kita personally. Kalau Allah tengok kita dengan rahmat, insya-Allah sebulan Ramadan tu rahmat. Sebab tu kita kena rebut bulan Ramadan ni. Jangan kita pandang biasa macam biasa Ramadan, asyik berulang macam tu lah. Sekarang kena kontrol betul. Tak tahu tahun ni boleh beraya tidak. Raya. Orang Melayu tak dilepas dia tak ada MC. Raya. Kita harap tarawih tu dapat, betul? Tarawih dah dibenarkan kan? Insya-Allah. Maksudnya ada peluang tahun ni. Tahun lepas dah tak ada peluang, betul? Selawat kat rumah terus. Itu pun ada yang tak tahu. Ada. Saya tanya, "Pakcik, tarawih tak rumah?" "Tak, Ustaz." "Siapa pula nak selawat?" dia kata. Ada berlaku. Allah sedihnya. 30 hari Ramadan tak tarawih. "Taklah Ustaz. Tak ada, tak pergi masjid, mana tarawih?" dia kata. Tak di-explainkan rupanya tarawih tu boleh tarawih di rumah. Dia ingatkan tarawih tu wajib di masjid. Berlaku tu tuan. 30 hari Ramadan, 30 hari tak ada tarawih.
Habis makan, relax, tengok TV. Allah, tuan-tuan. Wah, Allah bagi peluang 30 Ramadan tu apa dia? Macam-macam, betul. Dibukakan pintu syurga. Tu yang Allah, sedih. Sebab tu kena jadi AJK, jadi masjid ni hati-hati sikit. Dapat jawatan jangan biar macam tu je. Faham? Saya kena sampaikan lah. Tugas saya kena sampaikan. Sebab tu saya tak berani jadi AJK. Bimbang takut tak buat, betul. Kita sibuk tempat lain, kata jadi AJK kita tak boleh buat kerja. So tak bertanggungjawab dengan surau atau masjid. Maknanya kena sampaikan, kena terangkan. Kalau tak dibenarkan terawih di masjid, di surau, boleh terawih di rumah. Tak payah selawat. Nak cepat jalan aja. Dah dia risau. Orang rumah pula nak kena selawat. Betul. Bimbang pula. Ni kena-kenong berlaku. Tu belum cerita pasal baca khutbah lagi. Kena-kenong. Lari semua. Ni, kalau boleh, bagi tahu. Boleh terawih di rumah. Dan ingat, kalau dah terawih masjid atau surau, boleh lagi sembahyang sunat lagi di rumah. Walaupun dah tutup dengan witir. Pastikan. Saya minta tuan-tuan, pujuk keluarga kita. Pastikan witir 3 rakaat tu berjemaah. Jangan miss. Itu hanya setahun sekali saja. Jangan kata bila dah witir, dah tak boleh sembahyang sunat. Boleh? Delap. Betul? Janganlah. Rugi. Inilah Ramadan yang kita kena cukup. Saya bacakan sikit. Bab Ramadan. Mana-mana boleh. Mana-mana boleh. Itu ikut khilaf. Kalau 3, kalau nak buat 3 kat masjid, tapi kita buat lagi. Balik rumah kita hentam tahajud, kita hentam tasbih, tak ada masalah. Witir tak payah ulang lagi. Pasal witir ganjil. Kecuali kita dah buat 1 di surau, kita dah balik dah. Kita boleh buat 2 saja. So 1 campur 2, 3. Tapi pastikan dia campur witir tu campur dengan masjid atau surat ganjil. Tu. Boleh buat, boleh ulang balik tapi 2. Kalau dah buat masjid 3, kita boleh ulang 2. Kalau tak nak buat pun tak apa. Pasal apa? Kita dah ada penutup tadi, 3. Yang lain pastikan 2. Tu. Boleh tuan-tuan? Tu jangan. Qiyamulai ni kalau boleh tuan-tuan, saya follow Datuk Ismail Kamus. Qiyamulai ni tak semesti tunggu surau dan masjid. Qiyamulai kita buat sendiri. Itu personally kita dengan Allah Taala. Yang masjid tu kita di-guidekan kita macam mana nak qiyamulai. Yang Ustaz Ismail Kamus ajar, kita buat sendiri. Apa dia? 2 solat sunat wuduk. Bangun malam, tapi pastikan kita dah tidur dulu. Tidur sekejap. Pukul 3, pukul 4 tu bangun, qiyamulai, 2 wuduk, 2 taubat, 2, 4, 6 tahajud. Yang ulama selalu buat. 4 campur 6, 10. Campur lagi 2 hajat, 2 istikharah, 3 dah. Kalau tak ada witir, kalau hari biasa tak ada Ramadan, 3 witir. Total 17. Tu tiap-tiap malam sebenarnya. Sebab tu sekarang ni kita kena training buat sendiri di rumah. Bila masuk Ramadan, kita dah ada stamina. Speed tu dah ada. Macam puasa sunat dulu lah. Puasa sunat. Pun sekarang puasa sunat pun kita training. Janganlah buat tiba-tiba Ramadan 11 bulan tak ada Ramadan, tiba-tiba datang Ramadan. Terkejut tak? Memang terkejut buruk kata. Pasal apa? Tak pernah puasa. Selembik-lembik nanti. Bila dah puasa Rejab dengan Syakban, kita dah ada stamina. Tak percaya tanya juara All England yang baru ni. Ada stamina tak? Ada stamina. Yang tak ada stamina, tu yang kalah Denmark tu. Habis stamina dia. Dia dah ada stamina, tapi dia sampai limit. Kalau 30 gig je. Pasal dia fight habis separuh akhir, dia tak terdaya dah. Dia dah all out. So masuk final, lembik. Habis. Tu stamina. Stamina tu penting bila kita Ramadan. Pastikan. Sama kalau pergi umrah. Kalau tak pernah jogging, tak pernah jalan kaki jauh, tak pernah berlari apa pun, tak ada stamina. Tiba-tiba pergi umrah, pergi sa'i, larat. Pancit tuan-tuan. Jangan main. Tak dapat 7 kali. Nak tawaf pun tak dapat. Tu kena renung kita. Bab stamina tu penting. Ni Ramadan kita ada bab stamina. Tu Ramadan. Saya tambah sikit buat puasa, boleh? Yang penting ni faedah puasa. First kali puasa. Puasa ni Allah tanya kita, Allah perintahkan kita. Wahai orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 183. Dia pujuk kita, wahai orang-orang yang beriman. Allah pujuk, sayangnya Allah Ta'ala nak masukkan kita ke dalam syurga.
Allah nakkan kita masuk ke dalam syurga. Ya, bila Allah nak masukkan kita dalam syurga, takkan kita nak masuk neraka tu kan. Kita pun hari-hari minta, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Betul? 7 kali tiap-tiap waktu. Minta apa? Minta dijauhkan pintu-pintu neraka. Dunia jangan main. Dunia tak masalah kan? Dunia ni kita boleh manage. Yang di sana tak boleh elak. Masuk yang alam barzah, masuk yang alam akhirat, kita tak ada pilihan. Satu ke neraka, satu lagi syurga. 2, tak ada border, tak ada boundary, tak ada apa, tak ada semadan. 2 je. Tu jangan main. Sebab tu setakat zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim tu, zikir satu tu pun kadang-kadang untungnya kita pasal apa? Dia memberatkan kita ke dalam syurga. Sebab tu jangan pandang kecil bab zikir tu. Ibadah yang kecil tu jangan kita pandang kecil. Benda yang kecil itulah yang memberatkan kita masuk ke dalam syurga. Terkejut kita. Ataupun kita bagi orang jual, makcik-makcik yang jual keripik tu, kita hulurkan dia air mineral satu botol kecil. Panas-panas dia temeniaga tu, kita. Pasal itulah kita ke syurga besok. Jangan main. Bukan kita sedekah 2.3 juta. Bukan. Belum tahu. Yang bagi satu botol mineral air itulah, yang bagi satu gelas air itulah yang memberatkan kita ke dalam syurga. Contoh dia, pelacur bagi minum air anjing. Anjing tak minta pun. Mana tahu dia cakap betul. Tapi nampaklah dia memang haus. Pelacur kerja pun kan profesional betul. Bukan kerja profesional, memang hari-hari maksiat. Bila hari-hari maksiat, kita expect ke dia boleh masuk surga? Tak expect. Tapi pasal akhlak dia dengan binatang, hebatnya Allah Ta'ala masuk ke dalam syurga. Tu hati-hati kita. Sebab tu kena jaga. Tu puasa. Wahai orang-orang yang beriman, pasti mudah kita nak puasa. Jangan kita tak puasa lah. Dah Ramadan ni. Sebab tu kita training waktu Syakban ataupun Rajab ni. Puasa ni kita biar kita takut dengan Allah Ta'ala. Tujuan puasa sebenarnya untuk berlapar. Ya. Kita kadang-kadang silap konsep di Malaysia ni. Tujuan puasa mengingati banyaknya kuih dan lauk. Betul. Yang tu yang rosak puasa kita. Tu kadang-kadang kata ahli sufi, batal puasa tu, pasal apa? Bukan batal puasa. Pahala puasa tu batal. Pagi-pagi kita dah sahur, betul? Sampai imsak. Habis imsak kita sembang subuh, lepas tu duduk termenung. PKP pula tu, betul? Duduk rumah termenung, tak tahu nak buat apa. Pukul 7 tu dah siang, dah tak boleh makan lagi. Pukul 7 siang tu dia tengok pokok kelapa tu, ada pokok kelapa. Bila ada pokok kelapa, ada buah kelapa. Bila tengok pokok kelapa, ada umbut kelapa. Tahu umbut kelapa? Duduk kat kampung, umbut kelapa masak lauk apa? Lemak cili api. Betul? Daging salai. Allah, tuan-tuan. Dia terfikirkan petang ni nak makan apa katanya. Dia tengok pokok kelapa, bergoyang pokok kelapa tu. Dia renungnya pokok kelapa tu. Pasal apa? Nak dibuat lauk pokok kelapa. Bila nak dibuat lauk pokok kelapa tu, apa jadi? Pokok kelapa tu bakal ditebang. Bergoyang pokok kelapa tu. Akhirnya dia niat, petang ni aku nak makan gulai umbut kelapa. Allah, duduk ni 9 tu. Allah. Apa jadi? Pagi tu, baru sahur tadi. Nampak? Apa jadi? Habis pahala satu hari tu. Ahli sufi kata. Puasa tak batal. Pahala tu habis. Sebab tu niat kita puasa ni, tujuan puasa ni, supaya kita ni dapat pahala. Tujuan puasa sebenarnya bukan jaga batal puasa. Tujuan puasa kita ni biar jaga pahala tu. Ramai orang bimbang batalnya puasa. Tidak bimbang batalnya pahala puasa. Tu yang rugi puasa. 30 hari. Umatmu diberi peluang Ramadan 30 hari, tapi masih lagi jadi ahli neraka. Ada tak disebutkan? Ada. Waktu Nabi nak baca khutbah. Nabi nak baca khutbah. Nabi nak baca khutbah 3 kali Jibril mengingati Rasulullah. Ulama cerita. Yang pertama, umatmu dibeli bulan Ramadan sebulan, tapi masih lagi jadi ahli neraka. Amin kata apa? Naik satu step mimbar tu. Amin. Yang kedua, umatmu diberi peluang untuk berselawat, tapi tak hendak juga. Beratnya mulut nak berselawat.
umatmu masuk neraka. Nabi kata, amin. Amin tu apa? Diperkenankan doa. Yang ketiga, umatmu diberi peluang buat kebajikan dengan kedua ibu bapanya yang masih hidup, tapi tak buat, umatmu masuk neraka. Dibagi peluang hidup dengan mak bapak dia yang masih berumur lagi, tak mati lagi, tak nak dia buat kebajikan, akhirnya masuk neraka. Nabi kata apa? Amin. Tuan-tuan, satu lagi dalam Ramadan ni, cari jalan, jumpalah mak bapak. Jangan kita dah dibagi peluang untuk keluar, kalau dapat rentas negeri, dapat rentas daerah, cari peluang bersahur, berbuka dengan mak bapak kita. Ni kadang-kadang kesilapan yang lepas-lepas. Kita kadang seronok berbuka puasa di mana? Di Nabawi. Tahu Nabawi? Mana? Johor. Masjid Nabawi kat mana? Madinah. Masjidil Haram. Berbuka puasa panjang. Kain rentang yang, kain saprah tu yang tahu kurma tu, panjang sepanjang-panjangnya. Selfie tunjuk kat mak bapak kat kampung. Suka? Sedih. Pasal apa? Seekor anak pun tak balik. Faham tak faham ni? Anak 8 ekor, seekor pun tak balik. Tu yang dalam Quran tulis. Anak yang macam tu dipanggil anak-anak haiwan. Sama level dengan haiwan. Pasal apa? Dia hiris, dia mengguris hati ibu dan ayahnya yang tua tu. Pada waktu bila? Waktu bulan Ramadan. Allah, tuan-tuan. Walhal dia tahu bulan Ramadan tu yang sunat jadi fardu, pahala, skill pahala tu jadi fardu. Yang fardu dilipat gandakan. Tapi bila tiba bulan Ramadan, dia seronok berbuka puasa di masjid, di surau, di Nabawi, di Masjidil Haram. Sombong dia dengan mak bapak dia. Sebulan ambil pakej sebulan. Tu pakej sebulan. Kan ada 2 pakej sebulan duduk di Masjidil Haram dengan mak bapak dia, sekali pun tak bersahur. Bila dia balik, hari raya kedua, hari raya ketiga. Hari raya tak ada apa kan? Hari raya tak ada apa. Jauh sangat beza Syawal, bulan Syawal ni pahala dia dengan beza bulan Ramadan. Tuan-tuan, jangan gores, jangan hiris hati ibu dan ayah kita. Tu boleh ingat please. Orang putih kata please, betul. Maksudnya kita ni tunjuk teladan sekarang. Kita ada anak. Kita ada anak akan observe kita. Kena pula duduk PKP, betul. Duduk di rumah tengok bapak dia buat apa, mak dia buat apa. Ngaji tidak mak bapak dia. Tengok mak bapak tak ngaji, aku pun tak ngaji lah. Dia follow. Nampak? Apa jawab? We have to follow. Betul. Anak dia tak dapat teladan yang baik. Sebab tu kita kena anak kena tunjuk. Kalau hari-hari ke kubur mak bapak kita, anak ikut tak besok? Dulu bapak aku hidup, bapak aku selalu pergi kubur bapak dia, atuk aku. Dulu bapak aku hidup, bapak aku selalu berbuka puasa, bersahur dengan atuk aku. Jadi teladan tak? Jadi teladan. Ini kena renung kita. Antara bulan puasa, tuan-tuan, jangan biarkan pahala terbuang macam tu dengan mak bapak. Jangan anggap kita duduk masjid, buka puasa di masjid, buka puasa di surau, kita rasa hebat, betul dalam pahala-pahala di masjid. Tapi kita lupa, kita lukakan hati mak bapak kita di rumah, di kampung. Ni dah berlaku lalu. Sebelum PKP, sebelum COVID berlaku. Sekarang Allah hentam kita sekarang dengan perangai-perangai itu sekarang. Hanya Allah nak ingatkan kita. Jangan tak ada pedulikan langsung kedua ibu ayah kita. Ni antara peringatan untuk bulan Ramadan. Boleh, tuan-tuan? Pujuk hati kita, cari jalan dengan ke kampung kita. Tu, jangan kita selesa sangat. Kita ni kan terlampau selesa. Ni kat surau, kapet boleh mengelonsor. Kalau ikutkan tak ada orang tadi bawa konverter, boleh lelap tak? Lelap. Puasa sunat boleh habis 1 hari. Lelap kita, selesa. Kan balik start kereta, aircon lagi. Tu. Sampai rumah duduk dapur pun kipas aircon lagi. Nampak? Punya selesa. Kulit tu putih, bersih, tak kena abut, tak kena kipas, betul. Kenapa? Kena aircon. Tu sebenarnya senang nak kena bakar tu sebenarnya. Tu kita tak perasan tu bab tu. Balik pada puasa tadi, share. Dalam puasa ni menahan diri kita daripada bab makan dan perkara-perkara yang membatalkan puasa.
Tu antara basic lah, tuan-tuan boleh baca. Yang saya nak share ni yang dicatatkan daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Yang pertama, faedah puasa. Faedah puasa ni, darjat kita terangkat. Pasal apa? Pahala puasa ni bukan kita punya. Pahala puasa Allah punya. Pahala sembahyang orang kira. Sembahyang bujang berjemaah 7 kali apa? 1 kali 27, betul? Tu. 1 kali 27. Kalau dia sembahyang sendiri kat bilik, kat rumah, 1 kali 1 je. Kalau ada berkahwin, 1 kali 27 kali 70. Ni saya catatkan Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Tu yang nak kejar 3 4 tu. Faham tak faham? Faham tak faham? Orang perempuan marah. Memang marah betul. Orang rumah saya lagi marah. Cuma berani tak berani je lah. Dalam TV hari jelaskan dah iklan, betul? Siap buat air apa semua, kuih semua, letak borang. Melompat juga? Memang penakut juga sebenarnya. Dah masuk TV dah. Rupanya nak cerita payung emas, hadis yang tak betul, hadis yang tak sepatutnya bercerita. Dia gunakan hadis yang tak betul, main mentam guna apa hadis payung emas. Cuma dia kira berani sikit lah masuk dalam TV betul. Tapi melompat juga bila isteri jadi macam tu dah, takut juga dia. Tu ketakutan orang lelaki ni. Kadang Tok Adam dah pesan kan dalam kitab lama ni, kita akan jumpa Tok Adam cerita orang lelaki ni. Tak tahu nak kata lah, dipesan Tok Adam kepada putera-putera. Pesanan Tok Adam kita kepada putera, jangan takut isteri. Kita akan jumpa bab tu. Salah satu. Kita ni bukan takut, memang tak berani langsung. Saya tadi lupa Datuk Ismail Kamus cerita satu orang tua ni, kematian isteri dia. Tiap-tiap pagi, petang, jigos kubur isteri dia. Hari-hari. Sampai orang muda tegur dia, "Pakcik, apa salah? Tiap-tiap hari sayang betul pakcik pada isteri pakcik ya?" "Bukan sayang," dia kata. "Isteri saya dulu pesan, selagi tak tumbuh rumput, awak jangan nikah lagi." Tu. Orang tua tu dah mati dah, masih lagi dia takut, ketakutan yang amat sangat. Sebab tu orang perempuan jangan main kan. Kata Ustaz Zahidus, kalau orang isteri mati dulu biasa isteri mati dulu ke? Allah. Kalau orang perempuan meninggal, isteri meninggal, kita duduk tu baca Yasin, zikir, doa, tahlil kan. Jangan dipesankan kata Ustazah, jangan sekali-sekali sebut nak kahwin lagi. Dibimbangi jenazah tu bangun. Faham tak faham? Faham tak faham? Dia punya sensitif tu. Jaga bab kahwin lagi ni. Ni mana cepat tadi? Semayang kan? Bab semayang dah semayang berapa dah? Boleh lagi? Bab semayang ni dikira orang, tapi bab puasa tak dikira. Puasa ni Allah saja yang bagi pahala. Bab tu hati-hati kita waktu kita berpuasa. Tu faedah dia, diangkat darjat kita tinggi. Faedah yang kedua, faedah puasa ni menghapuskan dosa. Puasa ni menghapuskan dosa kita. Daripada puasa lepas sampai sekarang, Allah hapuskan dosa. Tu hati-hati kita. Jaga sabar kita, jaga marah kita. Jangan kita orang selalunya bawa kereta lah marah, betul? Sabar. Tu kata Datuk Ismail Kamus, sabar dalam sabar. Payah nak buat. Kita boleh tahan ustaz ceramah lama, selalu ceramah maghrib kan, sampai isyak pun tak start, berhenti. Sabar lagi. Habis ceramah, baca doa panjang, sembahyang baca Al-Baqarah rakaat pertama. Tarawih tarawih. Ustaz tu dah teratas kira Ramadan panjang satu hal. Lepas tu tarawih ustaz tu bawa jadi imam. Rakaat pertama tarawih Yasin. Nangis tak ada? Gila ustaz tu dia kata kan. Sabar. Tapi sabar, tahan. Sampai pula bukan 8 rakaat, 20 rakaat. Kerajaan tukar baru ni. Wajib 20 rakaat. Ikut Saidina Umar, betul? Saidina Umar 30 rakaat, 30 juzuk. Ustaz ni bawa pula 30 rakaat. Kerajaan arah, betul? Buat sabar tak? Sabar. Keluar masjid, tengok tak ada. Makan tak ada. Murih. Fras habis, bubur kacang pun habis. Fras, sabar lagi. Nak keluar masjid, tengok selipar pula hilang. Bukan tukar, hilang terus. Sabar dia. Balik rumah jalan kaki, pakai tak ada kaki ayam. Sampai rumah orang rumah tanya, kenapa muka macam tu? Gilanya orang surau tu.
Habis sabar daripada awal tadi, habis macam tu je. Rugi. Tu sabar contoh tuan. Ni faedah puasa menghapuskan dosa. Yang ketiga, faedah puasa memecahkan nafsu. Bila berpuasa ni memecahkan nafsu. Berhentilah makan banyak-banyak ni. Kita dah tahulah macam-macam penyakit, betul? Ni Ramadan ni satu kesan Ramadan ni sihat. Tak percaya tanya doktor. Tak payah tanya doktor, sekarang tanya KKM terus. Kesan dia apa? Sihat. Sepatutnya lepas 30 Ramadan, 30 hari kita puasa, sihat kita. Tapi terbalik di Malaysia ni. Lepas Ramadan, elok kencing masin, kencing manis. Betul tak betul? Betul. Orang suruh makan buah kurma 2-3 ulas je. Dia belasahnya satu kotak tu. Kalau satu hari kotak, kan orang sedekah banyak, betul? Dibalonnya sambung kat rumah, satu kotak rotak tu habis. Kan manis tu. Sebulan tak cukup 30 kotak. Kan sekatun tu. Kurma saja. Belum kuih bingka, belum kuih seri muka. Bukan sikit tuan-tuan, berloyang-loyang ini. Makan. Allah tuan-tuan. Tu kesihatan kita habis. Berpada-padalah kita buka puasa kena berpada-pada. Tu jaga memecahkan nafsu kita makan. Yang keempat faedah puasa ialah banyakkan sedekah. Pasal pahala sedekah, Allahu Akbar tuan-tuan, tak sama dengan bulan Syakban, tak sama dengan bulan Rajab. Sedekah bulan Ramadan terlalu dahsyat dia punya pahala. Ambillah peluang. Itu kita bimbang. Tak ada banyak pahala, kita Ramadan ni kita peluang. Kita rancangkan, planning. Yang kelima, faedah berpuasa ialah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tanda kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu kita minta biar panjang umur. 30 Ramadan tu biar kita dapat umur tu 30 hari. Lepas Ramadan, first day raya, Allah ambil umur kita. Boleh tak? Raya Ustaz. Macam mana? Jangan fikirkan raya. Kita tengok Datuk Seri Kamus meninggal. Bila? 7 Ramadan tahun lepas. Kata Tuan Habib Zainal, dia ziarah masa lepas meninggal 12.32 malam tu, malam 7 Ramadan tu. Habib malam Jumaat dah tu. Kata Habib Zainal kata apa? Ustaz Ismail Kamus ni dah royo, dia kata. Orang Indonesia kan. Dia dah royo, dia dah raya yang paling yang reality punya raya. Ni kena rendong kita. Tu faedah puasa. Yang ke-6. Yang ke-6 dapat menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Faedah puasa. Pasal perintah betul. Perintah wajib puasa. Jangan kata-kata puasa ni puasa sunat, tak. Puasa Ramadan wajib. Untuk masuk apa? Ke dalam syurga. Jadi orang la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang bertakwa. Takwa tu Ustaz Somad summarize kan. Ta, qaf, waw, ya. Ta jadi tawaduk. Malu kita dengan Allah Ta'ala. Tawaduk kita. Qaf, qanaah. Cukup apa yang ada yang Allah bagi. Jangan kita nak lebih. Ini pun dah melampau betul. Kapet tengok. Beralih kita sujud tu. Kau rumah tak ada betul. Ni mewah kita. Kalau tak mari juga, kata orang Terengganu tak mari juga, memang tak tahu nak cakap apa. Bahasa kasar ni ada, bahasa kasar saya tak sebut. Takut kena kambus ni. Tu. Ta, tawaduk, qaf, qanaah, waw, warak. Kita tak berani ambil wuduk pulang puasa, berani kita telah air. Tak ada AJK check pun. Ada AJK check. Oh, kau minum tadi. Kau minum tak ada. Masa sekolah lain cerita, betul? Lepas main bola, PE. Pendidikan jasmani, lepas main bola. Budak lelaki lah. Saya pun sama dulu. Apa kita buat? Pergi ke water cooler, betul? Masuk kelas, segar je. Budak-budak kan. Sekarang yang buat pula. Tu cerita dia. Ta, qaf, waw, warak. Warak tak berani ambil yang haram. Walaupun benda yang halal tu kita tak berani. Makanan yang halal tak berani ambil. Tu, warak kita. Air wuduk kita. Apalagi benda yang haram, yang reality. Rasuah, duit haram, macam-macam. Betul? Tu. Wow, ya apa? Ya hakul yakin, ainul yakin. Yakin balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni sementara. Cukup masa Allah panggil, kita nak balasan yang ujung tu. Tu bab takwa tadi, Faedah puasa yang berapa dah? 6, 7. Yang ke-7, elak cegah daripada perbuatan maksiat. Tu. Mencegah kita pada bab maksiat. Jangan berhentilah
Berhentilah buat maksiat, kata Tuan Guru ni Abdul Aziz. Kalau tuan-tuan tengok saya punya audio kuliah saya siri surah Yunus, surah Hud, saya baca tafsir. Bukan saya tafsir, saya baca tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz. Ghostan kita. Kalau dah terlajak maksiat, ghostan. Ghostan tu apa? Undur balik. Undur balik, jangan teruskan. Pasal apa? Allah bagi peluang. Allah ni Ar-Rahman, Allah ni Ar-Rahim. Dia memang penyayang kita, memang dia pemaaf. Allah tunggu taubat kita, tuan-tuan. Janganlah tangguh-tangguh taubat kita. Ni Allah bagi peluang Ramadan ni untuk mengelak kita daripada bab maksiat. Tu dia. Tujuh bab faedah bab berpuasa kita. InsyaAllah takat tu kan. Panjang lagi sebenarnya bab Ramadan ni. Kita sambung bulan depan kot. Memang bulan Ramadan kot insyaAllah. Mudah-mudahan pengisian hari ni kita dapat bawa menghadap Allah Ta'ala. Tuan-tuan mohon kita sama-sama teruskan bab Islam kita, teruskan Quran kita. Pastikan jangan kita target 30 juzuk, kita target pastikan kita faham Quran tu punya cerita. Tu message Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita. Personally message Allah Ta'ala Quran tu pada kita. Bila message dapat, kita tazakkur. Tazakkur apa? Peringatan kita pada kita. Bila peringatan pada kita ni, kita tindak macam mana? Kita tindak balas kita macam mana? Tu untuk kita selamat dunia dan akhirat. Itu saja tuan-tuan. Mohon tuan-tuan di surau ni doakan kami semua. Kita tengah PKP. Anak saya di Turki 3 orang tengah PKP juga. Mohon doakan semua tuan-tuan. Doakan dia nak tengah exam dengan pondok dia, dengan kitab dia, mudah-mudahan. Dan seorang lagi nak ambil stam. Mohon doakan tuan-tuan ujung bulan ni insyaAllah. Siapa yang berminat dengan kurma boleh jumpa saya di parking. Ada kurma daripada Madinah yang kami bawa insyaAllah. Kurma Ajwa, kurma Safawi, kurma Mejol insyaAllah ada di insyaAllah. Boleh kontak, boleh post insyaAllah. Kita sudah ingat surah Al-Fatihah. Ya kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wassahih jasadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syarri min waqdiha wa fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan. Tahasanna bi jabaruk wa tahasanna bi malakut khallazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.